wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini dapat bertemu sekali lagi di dalam majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk pagi ini kita akan sambung lagi tafsir dan tadabbur kita, dan kita akan melihat ke belakang sedikit, iaitu pada ayat yang ke-24. Kita akan pergi ke belakang, kita akan tengok pada ayat yang ke-24. Okey. Tadi Kak Azrina tanya, tak dengar. Tadi saya belum lagi start. Tadi baru berbual-bual. Tu jadi saya silentkan lah kami punya ni mic. Okey, baik Kak. Alright. Baik. Okey, kalau semua dah bersedia, insya-Allah kita akan tengok pada ayat yang ke-24. Ini adalah waktu Nabi Musa AS berada di Madian. Untuk ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenapa dan apakah hikmahnya Allah Ta'ala pindahkan Nabi Musa daripada Mesir, pindah ke Madian, seperti mana baginda Nabi SAW daripada Mekah, lalu berhijrah ke kota Madinah. Antara hikmah Allah Ta'ala pindahkan Nabi Musa daripada ini kerjanya adalah sebagai pengembala, seperti mana kerja Nabi SAW sebagai pengembala, dan itu adalah sebagai satu preparation. Nabi SAW ni kenapa dia menggembala kambing? Sebab kambing ni satu haiwan yang dia tak dengar kata, binatang tak ada akal, tak mendengar kata dan sebagainya. Jadi kalaulah Nabi dilatih dan sabar dengan kerenah-kerenah kambing ni, insya-Allah lah untuk menghadapi kerenah-kerenah manusia ni lebih mudah. Itu antara persiapan yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada Nabi Musa AS. Yang kedua, Allah Taala nak berikan kepada Nabi Musa ni pengalaman. Sebab bila dia berada di Mesir, dia tengok kezaliman dan penindasan yang berlaku di negara yang bukan Islam, negara yang tak dapat hidayah, yang tak dapat melihat wahyu Allah Ta'ala, dipimpin oleh Fir'aun dengan kezaliman, tagha kata Allah, melampaui batas. Tetapi bila dia sampai ke negara Islam, Madian ni kita boleh kata negara Islam, sebab mereka adalah satu tempat yang meneruskan generasi Nabi Shu'aib AS. Nabi Shu'aib punya generasi ni, yang mana kaum Madian ni telah diazab oleh Allah. Kita tengok dalam surah Hud yang lepas. Lalu ini adalah generasi yang Allah Ta'ala tinggalkan saki-baki orang-orang yang baik daripada sahabat-sahabat Nabi Shu'aib. Jadinya di Madian adalah di negara Islam. Saya istilahkan negara Islam. Nanti kita akan tengok ada satu perkataan yang kita boleh katakan ini orang Islam. Okey. Jadinya di negara Islam juga ada juga penindasan dan ada juga kezaliman. Apa dia? Yang ini yang kita tengok pada ayat yang ke 23. Pada ayat 23 tu, apa dia? Pada ayat 23, Nabi Shu'aib tengok ada dua wanita bawa bawa dia punya kambing-kambingnya duduk di belakang satu kumpulan lelaki yang sedang bawa gembala-gembala dia tu untuk minum air daripada perigi. Di situ adanya satu penindasan lah, diskriminasi kepada kaum wanita. Kalau benar mereka ni mengikut syariat Nabi Ibrahim AS ataupun mengikut ajaran agama yang sebenar, keadilan ni tak tunggu kepada tempat lah. Maksudnya, dia nampak ada wanita yang sedang menunggu, wanita yang dalam keadaan ketakutan, memang ada keperluan dia keluar bekerja. Maka pada waktu itu, yang lelaki-lelaki ramai-ramai ni, yang Allah Ta'ala highlight sebagai ummatum minan nas, satu tempat yang crowd, ramai orang ni, dia bawa binatang tunggangan, dia pergi minum air perigi ni. Dahulu kalau wanita ni,
Sebab mereka dua orang je wanita, rasa sangat terpencil. Yang kita lelaki-lelaki ni, bagilah peluang, ruang kepada mereka dan utamakanlah mereka. Jadi, di situ kita boleh nampak ada dua dunia, ada dua sisi yang menjadi pengalaman awal kepada Nabi Musa AS sebelum Nabi Musa ni dia angkat menjadi Rasul. Daripada cerita ni, agak-agaklah saya nak tengok ibu-ibu, ayah-ayah buat homework tak? Berapa tahun lagi Nabi Musa diangkat menjadi Rasul? Berapa tahun lagi daripada kisah ni? Rasa-rasalah, berapa tahun lagi Nabi Musa akan diangkat menjadi Rasul? Agak-agak. Daripada kisah ni, berapa tahun lagi? Tak ada, tak jawab. 8 tahun. 7, 8. Okey. Baik. Daripada kisah ni, untuk diangkat Nabi Musa AS menjadi Rasul, iaitu sekitar dalam 10 tahun. Ni kita akan tengok dalil sebelah ni. Betul, antara 8 atau 7 itu satu pandangan. Tapi yang paling tepatnya adalah 10 tahun. Okey, ni kita akan jumpalah. Maksudnya, siapa yang boleh agak, maksudnya dia buat homework lah. Maksudnya dia membaca secara asas kisah daripada Nabi Musa AS. Okey, jadi satu perkara yang ibu-ibu ayah kena maklum, kenapa dipindahkan ke Madian, ini adalah sebagai satu preparation kepada Nabi Musa sebelum diangkat menjadi Rasul. Dan di sinilah Nabi Musa akan dikahwinkan. Dia berkahwin dengan orang Madian. Dan itu adalah sebagai pengurusan kepimpinan dan pengurusan emosi kepada seorang pemimpin. Sebab nanti kita akan tengok Nabi Musa keluar dari Madian, dia bawa ahlihi, kata Allah. Dia bawa keluarga dia, ada isteri dia, ada anak-anak dia. Jadi di situ adalah latihan emosi. Macam kita lah sekarang ni tuan-tuan ya. Seorang pemimpin negara. Di luar rumah dia, dia pemimpin lah. Dia hormati, dia dimuliakan, dia berpengaruh. Tapi bila dia balik rumah, awak Perdana Menteri ke? Awak duduk rumah saya, kalau awak atuk, cucu bagi arahan kat atuk. Tok, main dengan saya Tok. Bayangkan seorang pemimpin negara. Dia duduk luar rumah dia, dia arahkan orang bawah dia buat kerja. Tapi dia duduk dalam rumah dia, dia yang diarahkan oleh anak cucu dia. Di situ ada pengurusan emosi. Jadi, latihan-latihan ni adalah kepada Nabi Musa AS sebelum diangkat menjadi Rasul. Baginda Nabi SAW pun macam tu juga. Nabi berkahwin umur 25 tahun, Nabi diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Ada gap 15 tahun dekat situ. Ada isteri, ada keluarga, ada anak-anak yang Nabi besarkan. Semuanya itu adalah sebagai persiapan, persediaan. Kalau kita nak cerminkan dalam kehidupan kita, ada kala kita tengok, ada orang dia belajar dalam bidang IT, dalam bidang programmer. Dia tak nampak mungkin apa yang saya boleh buat dengan bidang saya ni di dalam dakwah. Tapi rupa-rupanya Allah Ta'ala persiapkan dia. Oh, dialah yang buat recording. Dialah tahu macam mana nak jadikan kamera, video editing tu lebih cantik dan sebagainya. Dan ini saya tengok yang dilakukan oleh Dr. Zakir Naik. Kan dia ada dia punya tim dia kan. Yang mana kalau kita boleh tengok 15 tahun lepas dan sebelum tu dah ada dah video-video daripada Dr. Zakir Naik. Yang mana zaman tu orang tak buat recording pun. Tapi dia start daripada awal. Yang ini kita boleh nampak sebagai persediaan, persiapan yang Allah Ta'ala pilih antara kita ni untuk duduk di jalan dakwah. Jadi jangan kita sempitkanlah jalan dakwah ni mesti mengaji agama, menyampaikan. Tapi boleh jadi melalui orang-orang yang duduk di sekeliling kita ni yang tak nampak macam bidang agama, tapi sebenarnya semuanya menjadi supporter kepada jalan dakwah. Okey. 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 Jadi itu usaha dia. Bagus. Alhamdulillah. Tu nampak orang yang ada ilmu kan, dia nampak benda tu, meyakini apa yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi, cara tak langsung, dia ke depan daripada zaman. Dia mengawali zaman dia. Alhamdulillah. Okey. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekarang kita tengok pada ayat yang ke-24. Nabi Musa ni dia tolong dua wanita ni, dan sebelum kita boleh perasan cerita yang Nabi Musa tolong dua wanita ni, Allah dah cerita sebelum ni Nabi Musa telah tinju, bukan tinju lah, dia tolak dada seseorang mati kan, orang Kibti tu. Ini kita boleh bayangkan Nabi Musa ni dia kuat, dia gagah dan dia ada izzah dengan fizikal dia. Mungkin dengan ketinggian dia, ketegapan badan dia tu, orang perhatikan dia, orang rasa izzah.
satu kemuliaan. Okey. Jadi saya cuba, benda ni tak disebut dalam teks Quran, bahkan dalam tafsir pun tak disebutkan, tapi kita boleh bayangkan. Boleh jadi masa Nabi Musa datang nak membantu dua wanita ni, orang-orang yang berada dekat kawasan telaga ni mungkin terkejut. Ni siapa ni? Ni orang luar ni. Ni bukan orang Madian ni. Kemudian nampak fizikalnya dengan yang mungkin sempurna seorang rasul kan. Sempurna, cantik, akhlaknya baik, dengan izzah, tengok fizikal penampilan dia sempurna. Maka boleh jadilah mereka ni bagi laluan dulu kepada Nabi Musa untuk beri makanan ataupun minuman tadi tu kepada dua orang wanita tadi. Ternakan-ternakan dia tu diberi minuman. Okey. Jadi, kata Allah Ta'ala pada ayat 24. Fasaqa lahuma. Setelah Nabi Musa AS berikan minuman kepada kedua-duanya. Dua wanita tu dengan ternakan-ternakan tu diberikan minuman. Thumma tawalla ila dhil. Lalu kemudian Nabi Musa dia pun terus berpaling ataupun dia kembali ke bawah kepada tempat berteduhnya. Duduk di bawah teduhan dia. Di sini ada satu elemen yang kita kena tahu. Iaitu Nabi Musa AS ada 3 sifat. Sifat yang pertama, adakah Nabi Musa sedang kelaparan? Ya, lepas ni kita tengok doa Nabi Musa yang dia betul-betul kelaparan. Tapi dia menunjukkan, Allah Ta'ala menunjuk kepada kita, Nabi Musa ada sifat keperimanusiaan. Sebab apa? Dia dahulukan haiwan ternak ni. Saya ni lapar ni. Tapi dia tak ambil air tu dulu untuk dia minum. Tapi dia ambil air tu diberikan kepada haiwan ternakan. Benda ni tak semua orang ada sifat ni. Sebab kalau kita lapar, kita yang makan dulu. Haiwan ternak, haiwan ni kemudian lah. Kita makan di gerai. Kalau kita nampak haiwan, bagi ke kucing kita fikir ni kotor. Saya suka sebut, kalau kotor kita boleh bersihkan tuan-tuan. Kan? Kucing tu dah habis makan, kutiplah tulang dia. Tapi tak, kita nampak apa? Dia kotor, susah nanti jadi ni. Kita fikir macam tu. Sebab yang penting sekarang, saya makan dulu. Tapi tidak pada Nabi Musa. Dia nampak binatang ni perlukan kepada minuman, dia dahulukan. Sedangkan dia dalam kelaparan. Ada satu sifat keperimanusiaan, keprihatinan. Kedua, di situ ada satu lagi sifat, iaitu Nabi Musa ni tidak ambil kesempatan. Ni dua orang wanita ni, saya datang sebagai gentleman lah. Hero ni saya datang, bantu dua wanita ni. Di situlah sepatutnya saya ambil kesempatan kan. Tapi tak berlaku. Nabi Musa tak buat perkara tu. Setelah dia bantu, dia terus patah balik. Tak ada, dia nak tanya khabar ke, dia nak itu, tak ada. Okey. Dan yang ketiga, Nabi Musa tolong tanpa ada kepentingan. Sebab kalau kita nak tolong, saya selalu sebutkan kan, manusia ni, kalau dia buat satu benda, dia mesti ada return on investment lah. Dia mesti ada kepentingan dia. Saya buat ni, saya nak balasan macam ni. Saya buat macam ni, saya mesti nak dapat balasan macam ni. Tapi tak berlaku kepada Nabi Musa AS. Walaupun ayat ni kita nampak pendek, Allah Ta'ala sebut, tapi kenapa Allah sebut tu? Sebab Allah nak tunjukkan di situ ada watak-watak penting. Dan saya tak nafikan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, benda ni hilang dalam diri seorang lelaki. Betul kan? Sifat tidak ambil kesempatan, sifat tidak buat satu benda tu tanpa ada rasa kepentingan. Saya buat ni ikhlas. Dan yang ketiganya, iaitu kita ada sifat keperimanusiaan. Jarang-jarang lah. Saya boleh sebut lah. Saya sebagai seorang lelaki, saya boleh sebutkan lah. Mungkin ada orang cuba menidakkan. Mungkin dia tak. Tapi kalau saya lah, saya rasa sendiri. Benda tu kita boleh nampak dalam jantina kita ni, lelaki ni, itulah perkara yang terhakis sedikit demi sedikit. Okay? Perasaan tu terhakis sedikit demi sedikit. Jangan kata haiwan ya. Seorang lelaki, dia berkahwin dengan seorang wanita, ada anak angkat. Berapa banyak cerita yang kita dengar. Bapa tiri tendang anak tiri dia. Kan? Seksa anak tiri dia. Ni bukan anak saya, tuan. Walaupun ni bukan anak kamu, ini manusia yang kita kena ada satu perasaan. Tapi hilang perasaan tu. Dia hakis sedikit demi sedikit. Yang itu Allah nak tunjukkan satu bayangan kepada kita. Ini adalah sifat yang Allah Ta'ala, sifat berkualiti yang ada pada Nabi Musa AS. Walaupun dia gagah, walaupun dia kuat, memiliki fizikal yang sangat sempurna. Okey, baik. Kemudian, bila dia dah selesai bantu wanita ni, anak-anak, dua orang wanita ni, dia pun duduk di bawah pokok. Faqala. Lalu kata Allah Ta'ala, Nabi Musa pun berdoa.
Apa doanya? Dia pun menyebutkan Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Kata Nabi Musa alaihissalam, wahai Tuhanku, inni lima anzalta ilayya min khairin. Aku ni sangat-sangat berhajat dengan kebaikan yang engkau turunkan. Fakir, sedangkan aku ni tak memiliki apa-apa dah. Dia menyerahkan dirinya bulat-bulat kepada Allah. Saya ni tak ada apa-apa dah dan saya mengharapkan daripada engkau apa sahaja kebaikan. Perkataan khair tu disebut dalam bentuk nakirah, kata nama am. Tak spesifik. Apa kebaikan? Maksudnya Allah Ta'ala lah yang maha tahu kebaikan-kebaikan yang perlu untuk saya. Bukan yang saya mahu tapi yang saya perlukan. Ada beza. Apa yang kita perlu dan apa yang kita mahu, benda yang tak sama. Jadi dia menyerah pada Allah. Engkau sahaja yang tahu apa yang aku perlukan, kau turunkanlah. Fakir, aku tak memiliki apa-apa. Ni dia meletakkan dirinya di tempat yang paling bawah. Menyerahkan dirinya mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, dirakamkan doa dekat sini. Ini kita boleh tengok di dalam satu hadis riwayat Al-Imam Bukhari yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, bila ada 3 orang musafir ni dia mengembara, lalu turun hujan lebat, 3 orang yang bermusafir ni duduk di dalam gua. Cerita maklum kita ni kan. Dia duduk dalam gua, berteduh. Dan batu-batu daripada gua ni jatuh dan dia tertutup pintu gua ni. Jadi 3 orang ni terperangkap. Lalu salah seorang daripada mereka mengatakan, kita bertawassul. Ni disebut tawassul. Kita bertawassullah dengan amal-amal saleh yang kita telah lakukan dengan ikhlas. Jadi seorang-seorang berdoa, maka lepaslah mereka daripada terperangkap di dalam gua tersebut. Di sini nak tunjukkan kepada kita, kenapa Nabi Musa ni dia berdoa selepas itu? Sebab ada satu kelebihan. Orang yang melakukan amal saleh, orang yang melakukan kebaikan, berdoalah dan jadikanlah amal-amal kebaikan kita itu untuk kita bertawassul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ia adalah satu tempat yang menjadikan doa kita mustajab. Jadi Nabi Musa ambil kesempatan. Dia dah bantu si fulan ni tanpa mengharapkan apa-apa balasan pun. Dia bantu dengan ikhlas. Dia duduk balik dan dia berdoa, ya Allah, bantulah saya ni. Saya mengharapkan, sangat memerlukan kebaikan daripada engkau dan aku ni tak memiliki apa-apa. Dan Allah Ta'ala jawab. Bantuan Allah, pertolongan Allah Ta'ala ni kita akan tengok lepas ni. Daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Okey, itu antara perkara yang kita boleh pelajarilah daripada Nabi Musa AS. Dan Nabi Musa bila dia berdoa, dia tak berdoa dengan spesifik. Kita selalu, ya Allah berilah saya makan. Kalau nak makan, kalau boleh nak yang sedap-sedap, tak payahlah. Sebutlah yang umum saja kan. Sebab Allah Ta'ala dia tahu beri apa yang kita perlu. Bila kita doa terlalu spesifik tuan-tuan, kita tak tahu masa depan perkara tu baik atau tidak. Kita tak tahu. Boleh jadi yang kita minta tu tak baik untuk kita. Tapi bila kita minta sesuatu perkara secara umum, jadi benda yang kita minta tu Allah Ta'ala akan berikan yang paling terbaik untuk kita. Boleh jadi kita rasa, saya tak perlukan benda ni. Kita yang rasa. Tapi di sisi Allah Ta'ala, Allah yang paling tahu apa yang kita perlukan. Jadi, Nabi Musa dia sebut perkataan dia, khairin. Umum je dia minta. Apa kebaikan yang aku perlukan, kau beri kepada aku, ya Allah. Sebab aku tak memiliki apa-apa. Okay? Ini antara perkara yang kita boleh pelajari. Okey. Baik, cuma kalau ni minggu lepas kot, tak silap saya, ada siapa kata Kak Intan ke siapa ya, iaitu doa ni doa jodoh. Sebab lepas dia minta ni, dia kahwin dengan anak-anak orang Madian kan. Dia bukan doa jodoh lah perkataan khair ni umum luas lah maksud dia. Tak semestinya berkaitan dengan jodoh. Okey, baik, sekarang kita tengok ayat 25. Okay, pada ayat 25, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan faja'athu ihdahuma, kata Allah. Maka datanglah, kemudian datanglah salah seorang daripada dua wanita tu, salah seorang daripadanya datang. Tamshi ala istihya, dia datang dalam keadaan malu-malu. Yang ini kalau kita baca di dalam tafsir, ada satu riwayat, iaitu riwayat daripada Umar Khattab.
Umar Khattab bawa riwayat, satu riwayat ni. Iaitu riwayat bercerita berkaitan tentang Nabi Musa ni macam mana dia tolong wanita ni yang saya pernah sebut 2 minggu lepas, iaitu wanita ni kalau dia nak bagi minuman kepada haiwan ternakan ni, maka mereka kena alihkan batu penutup perigi ni yang katanya dia angkat oleh 10 orang lelaki. Besarlah batunya penutup tu, jadi kena angkat. Jadi Nabi Musa ni ditolong wanita ni. Itu satu kelebihan. Yang kedua, bila wanita ni pulang, dia pulang awal. Sebab selalunya wanita ni akan pulang lewat. Sebab dia kena alihkan batu tu perlahan-lahan, sikit-sikit dengan kemampuan yang yang sekadarnya seorang wanita ni, dia akan pulang lewat. Habis semua orang lelaki bagi tenakan-tenakannya minum, barulah wanita ni datang. Itu pun dia kena angkat batu tu. Tapi hari yang Nabi Musa tolong, dia datang, dia pulang awal. Selesai awal lah kerjanya. Dia pulang awal, ayah dia tanya. Ayah dia yang Allah Ta'ala sebut ayat sebelum ni, perkataan syekh tu, atau ayah dia, orang yang sangat tua. Jadi ayah dia tanya, kamu ni awal balik kenapa? Lalu anak-anak dia pun bercerita. Tadi saya jumpa ada lelaki ni gagah. Dia boleh angkat batu ni. Kemudian dia gentleman. Dia tolong kami ni pula. Tolong pula ikhlas. Dia ceritalah kebaikan-kebaikan lelaki ni. Lalu bila dia cerita pada ayah dia dengar dan ayah dia kata, boleh tak kita balas balik jasa lelaki tu, kamu panggil dia. Itu yang kat sini Allah sebut, faja'athu ihdahuma. Okey? Jadi kerana nak membalas jasa Nabi Musa ni, ayah si fulan ni telah hantar seorang anak perempuan dia pergi jumpa dengan Nabi Musa untuk jemput Nabi Musa pulang ke rumah mereka. Okey, itu cerita dia lah. Okey, dekat sini kenapa Allah Ta'ala sebut perkataan ihdahuma? Tadi mereka bawa kambing 2 orang. Tapi ketika dia jemput Nabi Musa, ayah dia kata seorang pun cukup dah. Kenapa? Kenapa? Apa macam mana? Okey, logik juga kan? Seorang pergi jemput, seorang lagi siap kan prepare. Kalau tidak takkan ayah nak prepare. Jadi seorang lagi prepare lah, betul juga. Okey, tapi yang utamanya dekat sini, penceritaan anak perempuan ni membuatkan ayah dia rasa confident yang mana lelaki yang membantu dia ni memang lelaki baik. Lelaki yang tak datangkan fitnah. Sebab itu dengan confident dia kata, pergi seorang je. Seorang je pergi. Sedangkan tadi, waktu dia bawa kambing tu, dia bawa 2-2 sekali. Boleh jadi ayah dia tak meyakini orang Madian ni baik. Boleh jadi. Boleh jadi dia rasa macam tak selamat untuk anak perempuan dia. Jadi dia hantar 2-2 sekali. Berteman. Tapi untuk bertemu dengan Nabi Musa ni, anak ni mungkin pandai cerita, menyebabkan ayah dia rasa confident, tak apa, kamu seorang je pergi. Tak mendatangkan fitnah. Okey, ini yang berlakulah. Okey, lalu Allah kata apa? Tamshi ala istihya. Dekat sini Allah Ta'ala cerita tentang watak gadis ni. Dan Allah Ta'ala juga bercerita tentang karakter ataupun watak wanita Islam. Apa dia? Tengok Di sini Allah kata apa? Wanita ni datang dalam keadaan istihya, iaitu malu-malu. Kata Umar Khattab, dia datang dalam keadaan dia tutup muka dia. Okey, dia tutup muka dia lah. Dia bukan jenis expose diri dia kan. Jadi kalau zaman kita ni mungkin tak pakai niqab, tapi zaman kita ni memang zaman media sosial. Dia tak expose diri dia dekat media sosial. Hari ni orang pakai niqab tapi tak kat gambar nampak bulu mata lah, minta maaf sebab mata warna-warni lah. Itu mendedahkan diri dia. Tapi tak, dia ni malu-malu. Benda ni terhakis dalam sifat seorang wanita. Tadi sifat yang Allah Ta'ala tunjuk dalam kisah Nabi Musa tu benda yang terhakis dalam diri seorang lelaki. Maskulin tu terhakis. Tapi sifat seorang wanita yang feminin ni pula terhakis inilah dia. Iaitu perasaan malu. Okay? Macam mana hari ni ibu-ibu ayah tengok TikTok sendirilah. Macam mana budak-budak sekarang, yang wanita-wanita yang rasa tanpa segan silunya, menarinya, tunjuk putus kasih lah, itulah. Kita rasa macam, ini bukan fitrah sebenarnya. Ini bukan fitrah. Tapi kita telah mengikut satu jalan, tiru bulat-bulat apa yang dilakukan oleh bukan agama kita lah, yang bukan agama kita ni. Buat sekian ni, kita rasa ni trend. Kita pun kena buat. Kita kena ikut. Kalau saya sendirilah,
Saya minta maaf sebut, ni bukan nak pukul rata. Kita buat satu kesalahan dan kita sepatutnya tak share kesalahan tu. Patutnya lah. Tapi hari ni macam ni tuan-tuan. Orang pergi konsert, dia share dia pergi konsert. Kalau saya malu lah benda tu kan. Tapi dia rasa benda tu tak salah. Ni tengah vibe ni tau, Coldplay contohlah. Saya tunjuklah. Dia hilang rasa malu tu. Dia dah kan expose diri dia, tanggap gambar itu ini, lalu ditonjolkan dia di media sosial. Bagi satu, ia perkara yang mengaibkan. Sama lah juga dengan seorang lelaki ni. Kita tanggap gambar, share di media sosial. Ini gambar isteri saya. Bukan kita highlight isteri saya, tapi nak bagi tahu kita dengan isteri kita, dengan anak-anak kita. Umum, macam gambar hari raya. Umum, biasalah. Tapi bila gambar, suami tengah buat live, isteri datang, kemudian bersembang-sembang manja. Ni apa cerita? Benda tu apa yang nak ditonjolkan? Kan? Bab kata Abang Syuaib kan? Jangan menyesal. Kan? Jangan menyesal. Macam mana benda tu berlaku? Saya minta maaf lah. Ni bukan saya nak terus on point kepada seseorang. Tapi kenapa benda tu berlaku? Sebab mungkin kesalahan kita sendiri. Kita yang terlalu expose pasangan kita. Tunjukkan pasangan kita. Kita live, ni bawa pasangan kita tunjuk. Ni. Lepas tu, yang isteri tu pun tunjuk dia baik sangat dengan suami dia. Suami dia tunjuk terlalu caring dengan isteri dia. Kita nak tunjuk pada siapa? Rasa sayang tu pada perasaan kita. Bukan untuk diperlihatkan kepada orang lain. Okay, jadi Allah nak tunjuk. Watak seorang wanita Muslimah ni, dia ada rasa malu. Malu-malu. Okay? Kalau ikutkan, kenapa Allah nak highlight? Cukup Allah kata apa? Tamshi. Kan? Dia datang kepada Musa. Qalat. Lalu dia bercakap pada Musa. Direct je. Tapi Allah highlight perkataan alastihya. Sebab itu watak yang perlu ada pada seorang wanita. Malu-malu. Dan benda ni kita kena didik pada anak-anak gadis kita. Supaya ada rasa malu. Contoh ni kalau kita keluarga besar lah ni. Anak kita anak dara. Boleh ke dia baring kalau balik kampung baring je depan TV? Bagi tahu dia tak boleh baring kakak. Sebab apa? Ini sepupu-sepupu kamu ni ramai lelaki ni. Pakcik-pakcik kamu ni ramai lelaki ni. Kamu duduk. Kalau nak baring, masuk bilik baring. Jangan baring depan orang. Kita kena bagi tahu dia. Kalau duduk, jangan terbuka kakinya. Tapi duduk. Saya rasa ini budaya Melayu yang dia ajar lama dah. Tapi benda tu dah tak ada pada zaman hari ini. Dia terakis perlahan demi perlahan. Okay? Benda ni kita kena sentiasa cakna lah. Didik keluarga kita, anak-anak perempuan kita tu mesti ada rasa malu-malu. Okey. Kemudian, perasaan malu tu bukan sampai menyebabkan dia ni terpencil. Itu salah juga. Tapi nak kata apa? Tengok ayat ni. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Di sini menunjukkan adanya sifat pemalu dan adanya sifat berani. Kalau dia terlalu malu sangat, nak cakap pun macam ada emas dalam mulut, tak boleh juga. Malu tak bertempat. Tak boleh. Di sini ada keberanian. Dia malu. Ada tempat dia malu, ada tempat dia perlu berani. Dan itu watak yang ada pada seorang muslimah. Jadi sebab itu walaupun dia bersendirian, dia bercakap dengan Nabi Musa terus. Kan? Dia tak ada, malu nak cakap lah bang, minta maaf. Tak ada. Itu mengada kan. Dia cakap, okay, kalau benda penting kita cakap lah apa yang masalahnya. Itu yang Allah Ta'ala nak tunjukkan. Kualiti yang ada pada seorang wanita. Kita sekarang berani tak bertempat, malu pun tak bertempat. Yang patut tak perlu berani, jangan terlalu berani sangat. Yang perlu kita malu, kita jadi tak malu pula. Itu kita. Okay? Baik. Dialog yang diucapkan oleh anak seorang wanita, seorang lelaki daripada Madian ni Allah rakamkan. Dialog ni sangat terbaik. Allah kata apa? Inna abi. Wanita ni dia cakap pada Nabi Musa, Inna abi, sesungguhnya ayahku yad'uka, menjemput kamu. Kenapa dia highlight perkataan ni? Cuba bayangkan seorang wanita terhutang budi dengan seorang lelaki, jumpa dengan seorang lelaki. Tadi awak datang dengan kakak awak. Sekarang awak datang seorang-seorang, awak ajak pula, jemputlah datang rumah. Bukankah itu boleh datangkan fitnah? Betul kan? Bukankah itu menjadi datangkan fitnah? Ucapan kita ni, tadi saya terhutang budi dengan awak, saya datang dengan kakak saya ataupun dengan teman saya. Sekarang saya bersendirian, jumpa awak dan saya kata, jomlah datang rumah. Mesti orang akan terfikir, kenapa saya nak kena datang rumah? Apa sebab? Tak.
perkataan pertama yang disebut, inna abi, ayah saya ni yad'uka. Ayah saya jemput awak datang ke rumah. Itu perkataan pertama. Sebab dia nak bagi tahu jemputan tu bukan datang daripada dia. Tapi jemputan itu datang daripada ayah dia. Ayah dia apa? Lelaki. Ini jemputan yang daripada seorang lelaki kepada seorang lelaki. Sebab itu dia highlight perkataan tu. Kemudian dia sebut lagi, liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Yang mana ayah saya ni dia nak balas jasa kamu. Nak balas budi kamu tolong saya ni, iaitu memberikan minuman kepada ternakan-ternakan kami tadi. Okey? Maksudnya apa? Kualiti pertama, wanita ni ada sifat malu. Kualiti kedua, ada sifat berani. Kualiti ketiga, dia berterus terang. Sebab saya punya kawan selalu sebut, daripada terhutang budi, akhirnya termakan budi. Dia kata macam tu. Ini perkataan dia tak elok lah. Tapi kita faham, benda tu yang akan jadi fitnah. Selalu macam tu. Mula-mula kita terhutang budi, tapi akhirnya memberi risiko pada maruah diri kita. Jadi dekat sini, dia berterus terang. Macam mana? Dia terus je cakap pada Nabi Musa, ayah saya jemput. Dan ayah saya jemput ni sebelum Nabi Musa fikir tak baik, sebab nak balas budi awak, tolong kami tadi. Selesai. Dia tak tanya kan. Ni baru ni saya dengar satu radio. Surya FM. Surya FM ni dia share, ada seorang caller ni panggil. Dia panggil DJ. Kenapa berlakunya istilah hari ni lah penyondol. Kenapa berlaku ni tengah hot kan? Dia cerita, kenapa berlakunya ini? Dia kata mula-mula isteri dia hubungi bos dia. Ni bos kan? Bos dengan pekerja lah. Isteri dia pekerja pada bos dia. Jadi bos dia message waktu malam, tanya, awak okey ke? Sihat ke? Dah tidur ke? Awak nak cerita apa? Kalau benda penting, terus direct kepada isu. Kenapa awak nak tanya dah tidur ke? Sihat ke? Dah makan ke? Benda tu yang membawa kepada perkara-perkara yang tak baik. Kita lelaki yang mulakan tu, kita tahu benda tu tak baik. Dan wanita, dia tahu benda tu macam tu, benda tu tak baik. Tinggalkan. Ni tak. Salah seorang daripada mereka mesti ada yang mulakan, dan salah seorang daripada mereka mesti ada yang melayan. Jadi, yang wanita ni, tadi ada pemanggil daripada lelaki tu, dia cerita pasal isteri dia. Ada seorang pemanggil ni wanita, dia rahsiakan nama dia, dia tak bagi tahu. Dia cerita, ada seorang staf wanita ni hubungi suami dia, WhatsApp. Lalu dia tanya, isteri awak dah tidur ke? Yang balas mesej dia adalah isteri orang ni. Suami dia tidur. Dan dia menyamar lah jadi suami. Yang lelaki lah. Dia kata, oh isteri saya dah tidur dah. Lepas tu dia tengok, mesej tu dah berantai. Tanya satu. Last sekali dia kata apa? Kalau saya kata yang mesej ni bukan saya, tapi isteri saya, apa perasaan awak? Lepas tu yang wanita ni dia kata, dia cakap dengan suami dia, kenapa wanita ni mesej dia macam ni kan? Lepas tu suami dia kata lah, wanita ni dia memang macam tu, sifat dia peramah lah, dia terlalu peramah lah kalau dengan kawan-kawan lelaki macam tu. Terlalu friendly lah sebagainya lah. Lalu lelaki tu pun dia kata, suami saya ni bagusnya sebab lepas tu dia tak ada apa-apa hubungan dan dia ni lah, dia putuskan lah apa-apa saja macam conversation yang macam tu, tinggalkan. Saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, ini benda yang tuan-tuan boleh tengok hari ni berlaku ni bukan kita create, tapi Allah Ta'ala ada cerita daripada zaman Nabi Musa. Okay? Direct, terus terang. Apa yang kita perlukan, kita tahu ini bukan gender kita, lain bergender dengan kita. Jadi apa yang kita nak cakap dengan dia, terus terang. Ni kadang-kadang mula meraih simpati. Dia ada suami. Saya ni tak tahulah, hati saya sedih lah. 2-3 hari ni saya rasa tak tenteram je. Ada pandangan tak? Boleh bantu saya tak? Seorang lelaki, please tinggalkan. Bukan kita tak kawan dengan dia. Jangan melayan conversation macam tu. Jangan layan. Benda tu akan jadi risiko. Kalau kita kata, saya kuat imannya Ustaz, insya-Allah. Cuba bayangkan perasaan isteri awak kalau dibaca. Benda tu yang kita kena fahami. Okey? Talbis iblis. Mula-mula rasa nak tolong, akhirnya jadi simpati, akhirnya membawa kepada perkara yang lebih besar mudarat dia. Okey. Jadi, ayat ni simpelnya, tapi dia cerita tadi kualiti yang ada pada seorang lelaki. Sekarang ni Allah Ta'ala cerita tentang kualiti bagi seorang wanita. Okay, kualiti. Okey. Baik, sekarang ni Allah Ta'ala sebut lagi. Falamma ja'ahu. Tuan-tuan, saya dah sebut dalam kisah Yusuf lagi.
Bila tuan-tuan jumpa perkataan falamma, falamma ni artinya ada pertukaran, transition punya babak. Tukar babak dah. Jadi maksudnya Nabi Musa pun ikutlah, dia pun setuju untuk terima jemputan daripada ayah wanita ni. Dia pun pergilah ke rumah ayah tu. Okey. Cerita lepas tu falamma ja'ahu wa qassa tu, itu cerita yang Nabi Musa dah sampai rumah wanita ni dan dia berbual-bual dengan lelaki Madian tu. Okey, sekarang ni tuan-tuan, kita ambil satu hadis daripada Nabi SAW bercerita tentang apa yang berlaku masa on the way pulang tu. Masa on the way pulang ni, iaitu kata Umar Khattab. Dan riwayat ni tak salah Umar Khattab sebut. Sekejap sekejap. Okey. Okey, dalam riwayat ni disebutkan yang mana Nabi Musa alaihissalam ketika mana dia berjalan, dia tak berjalan di belakang wanita ni. Tetapi dia berjalan di hadapan wanita tu. Sebab apa? Di sini adanya amanah. Adanya amanah. Dia mungkin nak menjaga pandangannya daripada melihat perkara-perkara yang tidak baik. Ini disebut dalam tafsir. Dibawa daripada hadis Nabi SAW. Dan kalau mereka terpisah, contohlah terpisah, kata wanita ni, iaitu Nabi Musa ni dia akan pegang batu-batu kerikil. Dan dia akan tinggalkan batu kerikil dia. Saya tak bayangkanlah macam mana. Tapi saya membayangkan kalau mungkin dia nak singgah satu tempat ke tengah on the way pulang, dia nak singgah ke apa ke, maka dia akan tinggalkan batu kerikil. Supaya wanita ni boleh ikurilah Nabi Musa ni sampailah ke rumah dia. Okay, nak cerita. Okey, yang ini mungkin dia dah khabarkanlah rumah saya sekian-sekian. Tapi nak bagi tahu karakter dekat sini, iaitu Nabi Musa ni dia jaga pandangan dia. Dia tak jalan bersama. Sebab ni kan Nabi Musa seorang. Yang wanita ni seorang. Boleh jadi dia jalan berdua sambil berbual-bual, bla 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 kan. Macam kita naik kereta lah, tumpang lah saya. Duduk sebelah-sebelah, lepas tu berbual. Boleh jadi fitnah. Kan? Boleh jadi fitnah. Tapi nak jaganya, adanya gap dekat situ. Dia orang masih lagi menjaga dia punya pergaulan dia. Walaupun mereka dua-dua sedang berjalan menuju ke rumah wanita tersebut. Ini nak ceritalah amanahnya Nabi Musa AS. Okey. Baik, kemudian falamma ja'ahu, Nabi Musa pun datangilah rumah wanita tu. Wa qassa alaihi al-qasas. Lalu Nabi Musa pun berceritalah cerita-cerita yang kita baca sebelum ni kepada ayah kepada wanita ni. Kita boleh faham. Nabi Musa dalam keadaan dia tertekan, stres, ketakutan, dikejar oleh tentera-tentera Firaun ni. Okey? Dia pun dah tinggalkan keluarga dia, pindah ke satu negara yang lain pula. Jadi jumpa dengan orang yang dia percayai, maka dia pun luahkanlah cerita-cerita dia yang kita dah bincang sebelum ni. Ini menunjukkan kepada kita yang mana watak ayah kepada wanita ni, mestilah dia ni adalah seorang yang good listener lah. Pendengar yang baik. Pendengar baik kan. Dia bagi respon, dengar dan menyebabkan Nabi Musa ni rasa lega. Ni tak disebut dalam tafsir tuan-tuan. Tapi saya cuba bayangkan, saya minta maaf kalau ini saya terlalu membayangkan. Tapi saya boleh nampak kerana apa? Selepas ni, ayah kepada wanita ni akan tawarkan pekerjaan. Dan Nabi Musa setuju. Setuju untuk terima pekerjaan tu. Bagaimana Nabi Musa boleh terima satu pekerjaan daripada orang yang baru dia kenali? Sudah tentulah bila dia rasakan adanya sisi-sisi kebaikan ataupun kepercayaan kepada seseorang walaupun dia baru bertemu. Jadi di sini bila Allah kata wa qassa alaihi alqasas, Nabi Musa bercerita. Maksudnya waktu tu dia mungkin rasa yakin dengan lelaki ni. Baru jumpa ni lelaki tua daripada Madian ni, ayah kepada wanita ni. Tapi dia cerita semuanya tu mungkin sebab dia tengok secara zahir ayah wanita ni orang yang dia yakini. Sebab tu dia meluahkan perasaan dia. Dan menjadikan Nabi Musa ni lega lah. Dia sharing kan masalah dia. Saya ni bawa lari bla 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 bla. Dia rasa lega. Dapat lepaskan beban yang dia pikul seorang diri. Okay. Betul. Betul. Boleh jadi kan. Sebab dia lelaki yang kuat. Ni orang tua takkanlah ada pengkhianatan dan sebagainya. Sesuatu yang tak baik. Jadi secara logiknya kita nampaklah.
Okey, jadi Nabi Musa pun berceritalah apa yang dia rasai, apa yang dia lalui. Qala, maka kata lelaki tua ni, dia kata apa? La takhaf, jangan takut dah. Jangan bimbang dah. Najauta minal qaumidh zalimin. Kamu ni dah selamat dah daripada cengkaman kaum yang zalim. Maksudnya tentera-tentera Firaun, dan Firaun tak boleh buat apa-apa dekat sini. Okey. Baik, di sini ada beberapa pandangan. Tengok Di sini adakah yang mengucapkan ini Nabi Syuaib alaihissalam? Sebahagian mufassirin mengatakan lelaki ni, ayah kepada dua wanita ini adalah Nabi Syuaib. Adalah Nabi Syuaib. Tetapi sebahagian mufassirin kata tak, ia bukan ayah Nabi Syuaib. Dalilnya apa? Ada dua pandangan lah. Pandangan pertama, yang mengatakan bukan ayah Nabi Syuaib, pertama dia kata apa? Minta maaf. Maksudnya bukan Nabi Syuaib. Pertama, sebab disebutkan perkataan Syaikhun. Allah Ta'ala dah sebut perkataan Syuaib banyak kali dalam Quran. Kenapa pada ayat ni tak sebut Syuaib? Terus je sebut Syuaib. Tapi tak disebut Syaikhun, oleh lelaki tua. Yang kedua pula, iaitu kenapa dia tak yang ini bukan bukan Nabi Syuaib, sebab pada ayat ini iaitu disebutkan perkataan la takhaf najauta minal qaumidh zalimin ini menunjukkan dia ni adalah seorang penguasa. Macam walaupun dia orang tua tapi dia berkuasa, dia ada kuasa dekat situ. Ini pandangan para ulama. Kita tak tahu sejauh mana sebab tak diceritakan lelaki ni siapa. Tapi lelaki ni ada kuasa dekat Madian. Maksudnya betul. Kalau dia tak ada kuasa, maka siapa dia nak kata kamu dah selamat dah, saya akan jalan. Jadi itu menunjukkan dia tu penguasa. Okey. Alright. Itu pandangan-pandangan para ulama lah. Tapi kalau kita nak kata dia ni ayah dia ni Syuaib, Nabi Syuaib pun boleh. Kita nak kata dia bukan ayah dia bukan Nabi Syuaib pun boleh. Dua-dua pandangan ni ada sandaran-sandaran dia lah. Cuma dari satu sudut memang kita tak nafikan Nabi Syuaib dengan Nabi Musa ni zaman dia jauh. Dia bukan duduk di satu zaman. Kalau kita tengok pada timeline garis masa kehidupan mereka ni, dia bukan duduk satu zaman. Tapi zaman yang berbeza. Okey. Jadinya, pada ayat 25 ni, bila ayah kepada dua wanita ni kata, jangan takut. Kamu ni tidak akan lagi diganggu ataupun tersamat dah daripada cengkaman-cengkaman orang-orang zalim ni. Di sini menunjukkan kepada kita apa? Iaitu, ni saya suka kat sini. Menunjukkan kepada kita Firaun ni bukan Tuhan. Firaun bukan Tuhan. Nabi Musa ni daripada kecil, tuan-tuan kena bayangkan, dia duduk di Mesir. Dia tengok Firaun paling berkuasa dengan kerajaan dia, dengan tamadun dia, dengan segala-galanya lah ada dekat Mesir tu. Tiba-tiba bila dia keluar daripada Madian, dia tengok oh yang ni bukan jajahan Firaun. Yang orang duk kata Firaun ni Tuhan sekian ni. Ini bukan jajahan Firaun. Kalau dia Tuhan, mana ada batasan kerajaan dia. Tapi kerajaannya terbatas. Ini menunjukkan kepada kita Firaun bukan Tuhan. Babak dalam surah Al-Qasas yang awal dahulu, Firaun pun dia rasa takut dengan mimpi dia. Kalau kamu Tuhan, kamu mesti tahu siapa yang ancam kamu kan. Kamu patutnya tak payah ciptakan dia lah. Tapi kamu pun tak tahu siapa yang mengancam kerajaan kamu. Menyebabkan kamu bunuh semua orang. Itu menunjukkan sebenarnya dia bukan Tuhan. Ni secara tak langsung sebenarnya Allah Ta'ala bercerita berkaitan tentang Firaun yang mana yang ditakuti, digeruni ni kerana dianggap sebagai Tuhan. Keluar daripada Madian, bukan jauh pun, sebelah negara je. Tengok-tengok Firaun ni bukan Tuhan, tak memiliki apa-apa kekuasaan sekalipun. Okey. Baik. Kita tengok pada ayat yang ke-26. Bila Nabi Musa ni bercerita kepada ayah wanita ni, sudah tentulah penceritaannya tu memberitahu dia ni siapa. Oh, kamu ni dulu daripada orang Mesir. Awak ni dulu duduk dalam istana Mesir. Awak ni dulu adalah anak angkat kepada Raja Mesir. Sudah tentulah itu, ni bukan calang-calang orang ni. Ni mesti orang yang bagus ni. Maka sebab itulah datangnya ayat 26. Okey. Yang mana anak-anak kepada lelaki Madian ni, dengarlah mungkin dialog daripada ayah dia dengan Nabi Musa ni. Lalu dia kata apa? Ihdahuma. Qalat ihdahuma. Salah seorang daripada anak perempuan dia pun bercakap.
Ya abatistajirhu. Ya abati, wahai ayahku, istajirhu, ambillah dia sebagai pekerja. Upahlah dia ni. Sebab apa? Dia dah dengar kan? Macam contohlah, saya sembang dengan Puan Shima. Sembang latar belakang saya ni siapa. Abang Syuaib dengar? Okey ni, boleh ni kerja dengan saya ni. Macam itulah. Jadi benda tu jadi ucapan kepada anak dia. Cumanya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, menarik dekat sini, perhatikan perkataan ya abati. Perkataan ya abati ni kita jumpa dekat mana perkataan ni? Nabi Ibrahim ke? Ya, ayat berapa? Cuba tengok. Nabi Ibrahim bukan Nabi Yusuf kan? Nabi Yusuf bercakap dengan ayah dia dengan perkataan ya abati. Kenapa dia tak sebut ya abi? Nabi Yusuf, betul kan? Nabi Yusuf. Kenapa tak sebut ya abi ataupun ya abuya? Okey. Di dalam bahasa Arab, kalau disebut perkataan abi, itu hanya menunjukkan isyarat penghormatan. Terima kasih Kak Intan. Kak Intan yang dia komen kat sini. Okey. Okey, sebelum tu, Puan Hawa ada pandangan kata ni Nabi Syuaib, ada pandangan kata ini bukan Nabi Syuaib. Okey, ada yang kata Nabi Syuaib, ada yang bukan Nabi Syuaib. Tapi saya lebih cenderung kata bukan Nabi Syuaib lah. Sebab jarak masa mereka dan juga kalau Nabi Syuaib, sudah pasti Allah akan sebut ia adalah Syuaib. Baik, dekat sini saya nak sebut perkataan abati. Perkataan abati ni, dia adalah menunjukkan isyarat, isyarat penghormatan. Dalam masa sama adalah isyarat bonding yang sangat kuat daripada seorang anak kepada ayah dia. Contohlah kita sebut pada budak kan, ya ibin, wahai anak, ataupun ya walad, wahai budak. Tapi kalau kita sebut ya bunayya, wahai anak kesayanganku, intan payungku, itu orang Melayu sebut. Dia ada apa kita kata bahasa kasih sayang dia tu. Jadi macam itulah bila disebut ya abati, wahai ayah yang paling saya sayang, tempat saya berteduh. Macam-macam lah kita gunakan perkataan macam itulah. Jadi perkataan tu sangat special. Nabi Yusuf AS, waktu dia kecil dia sebut ya abati, dan waktu dia dah jadi pemimpin Mesir, dia pun sebut perkataan ya abati. Dia tak sebut ya abi. Tapi disebut, waktu dia dah dewasa dia kata ya abati. Nak tunjukkan bonding Nabi Yusuf dengan ayah dia sangat kuat. Iaitu dengan Nabi Yaqub AS. Okay? Bonding dia sangat kuat. Sampai dia dewasa pun dia masih lagi memanggil ayah dia dengan perkataan ya abati. Jadi samalah dengan wanita ni. Jadi wanita ni dia memanggil ayah dia dengan bukan dengan perkataan ya abi. Okay? Tetapi dia memanggil ayah dia dengan ya abati. Wahai ayah yang ku sayangi, ayah yang saya cintai, istajirhu, ambillah dia, upahlah dia, jadikan sebagai pekerja kita. Itu perkataan dia lah. Di sini tuan-tuan nak tunjukkan kepada kita kualiti keluarga wanita ni, iaitu bonding yang sangat kuat di dalam kekeluargaan. Bonding yang sangat kuat. Benda ni pun makin lama makin terhakis kan dalam perhubungan kekeluargaan. Semua orang sibuk dengan telefon. Anak sibuk dengan telefon. Kita pun sibuk dengan telefon. Semua orang sibuk dengan telefon masing-masing. Okey, itulah. Okey, baik. Sekarang kita tengok dekat sini. Allah Ta'ala kata apa? Inna khaira manistajarta. Sesungguhnya lebih baik kita mengupah dia sebab dia itu adalah al-qawiyul amin. Dia adalah lelaki yang kuat dan dialah adalah lelaki yang dipercayai. Ini anak dia beri cadangan. Sebab apa? Anak dia dah tengok kualiti Nabi Musa dan anak dia dah dengar cerita Nabi Musa waktu Nabi Musa cerita pada bapa dia. Jadi anak ni ambil peluang lah. Kualiti lelaki ni tak ada dekat Madian. Ni lelaki special ni. Jadi kita kena ambil sekarang. Ya, upah dia ya. Ambil dia sebagai pekerja ya. Orang macam ni jarang-jarang kita jumpa ya. Kita ambil. Sebab apa? Al-Qawiyul Amin. Kalau ada orang kata wanita ni dah start mula jatuh hati kepada Nabi Musa, saya tak berapa setujulah. Saya tak berapa setujulah sebab tak ada rujukan pun yang mengatakan dia jatuh hati. Cuma dia minta ayah dia ambil upah adalah kerana dia ada ciri-ciri Al-Qawi, lelaki yang kuat dan lelaki yang amanah. Perkataan Al-Qawiyul Amin ni selalu digunakan
pada zaman hari ini menunjukkan inilah kualiti pekerja yang kita nak. Ataupun kalau kita sebagai pekerja, inilah kualiti yang perlu kita jadikan sebagai prinsip hidup orang mukmin. Al-Qawi, zaman dulu, dia memerlukan kepada kekuatan untuk bekerja dengan kederat, dengan fizikal. Tapi hari ini, Al-Qawi ni kita terjemahkan sebagai kompetensi, competention. Kita ni boleh bersaing. Kita ada apa kita kata kepakaran. Contohlah, kita ni orang yang ada kepakaran dalam bidang kita bekerja. Dalam bidang IT, saya bekerja di bidang ni sebab saya ada kepakaran saya. Orang dulu bekerja dengan fizikal. Dia tak ada kekuatan fizikal, dia tak boleh bekerja. Hari ni orang tak bekerja dengan fizikal. Tapi orang bekerja dengan kecerdikan dia. Orang bekerja dengan kepakaran dia. Jadi, kalau kita nak memberi tugas kepada seseorang, mestilah dengan seseorang yang dia boleh melakukan tugas itu dengan paling sempurna. Di bidang dia lah. Di bidang dia. Kalau bukan bidang dia, taklah kita gajikan dia. Jadi perkataan Al-Qawi itu menunjukkan Nabi Musa AS ini adalah orang yang kuat. Orang yang memang selayaknya. Sebab dia diberikan kelebihan pada bidang tu. Dan juga Al-Amin, iaitu orang yang amanah. Kenapa tuan-tuan? Kalau kita tengok hari ni, ada orang dia bijak, dia boleh buat kerja. Memang boleh buat kerja. Tapi dia tak amanah. Tuan-tuan nak ambil dia kerja ke? Dia kerja pengurusan bagus, ada latar belakang pendidikan bagus, dia ni memang pandai bercakap, dia ni boleh buat kerja, tapi tak amanah. Ambil kerja ke? Kita tak ambil dia kerja. Ada orang dia amanah, tapi langsung tak boleh buat kerja, pun kita tak boleh ambil kerja. Jadi dua-dua ni menjadi syarat. Al-Qawiyul Amin. Jadi sebab Allah highlight kat situ. Wanita ni nampak Nabi Musa ni dia ada dua-dua ni. Dia mampu bekerja dan dia amanah. Okay? Dia mampu bekerja dan dia amanah. Jadi dia kata pada ayah dia, ayah, ambillah dia ni sebagai pekerja. Okay? Ambil dia sebagai pekerja. Sebab saya nampak ciri-ciri itu penting. Okey. Macam mana dia tahu lelaki ni amanah? Saya sebutkan tadilah. Dia berjalan dekat depan Nabi Musa ni kan. Tak ambil kesempatan, tak ambil peluang. Ada sifat-sifat amanah dekat situ. Kekuatan, kita tak nafikan lah. Yang mana Nabi Musa ni dia boleh angkat satu penutup perigi yang diangkat oleh seorang lelaki. Dan apatah lagi, dia dah cerita kepada lelaki Madian ni yang dia lari daripada Mesir sebab dia pernah tolak seorang lelaki, mati pula. Kuatlah dia ni. Jadi sebab itu disebut Al-Qawiyul Amin. Baik, tengok ayat 27. Yang ini benda yang ajaib lah. Ayat 27 ni dia ajaib. Okey, terima kasih Puan Shima. Puan Shima share. Nabi Ibrahim pun panggil ayah dia dengan perkataan Ya Abati. Sebanyak 14 kali. Okey, baik. Kemudian kita tengok dekat sini. Ayat 27 ni dia unik. Sebab Allah Ta'ala sebut. Qala, bila anak perempuan dia cadang kepada ayah dia, ya, ambil lelaki ni sebagai pekerja kita. Sebab dia ni kuat, dia ni amanah. Qala, maka kata lelaki Madian, ayah kepada wanita ni, cakap kepada Nabi Musa. Dia kata apa? Inni uridu an unkihaka ihdab natayya. Dia kata sesungguhnya aku nak kahwinkan kau, wahai Musa, dengan salah seorang daripada anak gadis aku. Apa perasaan anak gadis ni? Ya, saya bagi cadangan lain. Ayah cakap lain pula. Saya suruh upah si lelaki ni jadi pekerja kita. Kenapa ayah pergi pinang dia? Kenapa tuan-tuan? Cuba tuan-tuan bagi saya satu jawapan. Anak ni cakap dengan ayah dia, ayah ambil lelaki ni pergi bekerja. Ayah ni pula mandai-mandai. Kamu nak kahwin dengan anak saya tak? Ayah ni dah lain ni. Okey. Kenapa Allah Ta'ala rakam dialog ni tuan-tuan? Tadi anak dia suruh ambil lelaki ni jadi pekerja. Tapi sekarang ni ayah dia cakap dengan Nabi Musa, kamu nak kahwin dengan anak saya tak? Ini bukan idea daripada anak nak suruh kahwin dengan lelaki ni. Bukan idea dia. Ini idea bapak dia. Tapi kenapa Allah Ta'ala rakamkan cerita ni? Okey. Kenapa tuan-tuan? Di sini tuan-tuan nak tengok walaupun apa yang dicadangkan oleh si anak ni, ambil dia sebagai pekerja, upah dia sebagai pekerja, tetapi bagi seorang ayah, ayah ni bukan nyanyuk walaupun dia tua dia bukan nyanyuk. Nak cari menantu je, tak. Ayah ni nampak kualiti yang ada pada Nabi Musa
dengan perbualan yang dia bercakap dengan Nabi Musa dan apa yang disampaikan oleh anak dia, ini bukan lagi watak pekerja dah. Kita bukan lagi nak dia ni jadi pekerja kita. Kita nak dia ni meneruskan keturunan kita. Orang macam ni bukan jadi pekerja je, tapi perlu jadi keturunan kita. Dia nak keturunan dia tu ada sifat macam Nabi Musa alaihi salam. Maksudnya ayah dia ni berfikiran jauh. Jauh fikirnya lagi advance lagi. Kualiti lah ni, kualiti anak perempuan dia dengan si ayah dia. Okey, itu saya sebut. Salah satu lagi, dia bukan sekadar nak protect. Dia fikir, kalau Nabi Musa dah bekerja dengan dia, macam mana dengan anak dia? Kan main mata lah, nanti jadi itulah. Kita tak tahu kan seorang ibu seorang ayah mesti ada perasaan tu. Jadi mudahnya dengan batasan aurat, dia dah tinggal dengan kita, mudahnya kamu kahwin je dengan anak saya. Selesai masalah. Dan ini salah satu cara juga untuk kita pegang seorang ni. Bila dia berkahwin, dia ada tanggungjawab, maka susah untuk dia tinggalkan tanggungjawab dia. Saya selalu jumpa juga ada majikan-majikan ni, kadang-kadang dia yang kita kata willing bantu pekerja dia berkahwin. Dan ambil pekerja-pekerja bujang ni, dia carikan pasangan. Kadang daripada satu office, kadang dia begini. Sebab apa? Sebab dia tahu pekerja ni kalau dia dah start kahwin, ada tanggungjawab, ada amanah, pekerja ni susah nak tiba-tiba berhenti. Ni helah jugalah kot. Dia tak mudah-mudah untuk lari daripada ni. Dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh lah. Jadi ayah kepada dua wanita ni nampak macam itulah. Daripada akan datang timbul isu lain, risiko lain dan sebagainya, jadi kahwinkan. Dalam masa sama dia pun nak keturunan dia, zuriat-zuriat dia tu ada kualiti seperti mana Nabi Musa alaihi salam. Okey? Jadi dia tawarkan kepada Nabi Musa, nak tak kalau kamu berkahwin dengan salah seorang daripada anak aku? Ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Apa kata lelaki ni? Dia kata apa? Iaitu kamu kahwin dengan salah seorang anak perempuan aku ni adalah dengan 8 tahun bekerja. 8 tahun bekerja. Maksudnya macam dia meletakkan syarat lah. Kalau kita baca di dalam tafsir, Ibnu Katsir menyebutkan di sini menjadi dalil kepada pandangan daripada mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, iaitu dibolehkan. Maksud jual beli macam tu. Saya nak nikahkan anak saya ni, syaratnya awak kerja dengan saya. Wallahualam, ni saya tak urailah, ni bukan bidang saya. Okey. Tapi dekat sini tuan-tuan, bila dia kata kahwinlah dengan anak saya ni dan awak perlu kerja dengan saya selama 8 tahun. Thamaniya hijaj. Kenapa dia sebut hijaj dekat situ tuan-tuan? Dia tak kata thamaniya sanah kan? 8 tahun. Atau thamaniya tu sanawat, 8 tahun. Tapi dia kata thamaniya hijaj. Hijaj dekat sini tuan-tuan adalah merujuk kepada ibadah haji. Okey. Jadi dia tandakan kepada Nabi Shu'aib ni, lelaki ni tandakan kepada Nabi Musa, kamu bekerja dengan saya sebanyak 8 kali haji. Itu merujuk pada 8 tahun. 8 kali haji. Di situlah yang saya sebutkan kepada tuan-tuan, kenapa kita boleh kata kaum Madian ni adalah kaum muslimin yang beriman dengan agama syariat Nabi Ibrahim AS. Sebab mereka tahu tentang ibadah haji. Jadi dia tahu pergi haji, dia tahu pelaksanaan haji, dia tahu tentang pengurusan ibadah haji. Jadi dia minta Nabi Musa ni kerja dengan dia selama 8 kali haji. Berarti 8 tahun. Fa in atmamta asyaran fa min indik. Lalu dia kata apa? Aku letak syarat 8 tahun. Tapi jika engkau cukupkan 10 tahun, dia kata. Kalau engkau cukupkan 10 tahun, itu lebih baik. Maksudnya apa tuan-tuan? Di sini ada satu agreement. Agreement tu very clear. Kamu punya upah ni sekian upah. Contohlah Contoh dia kata, saya nak awak bekerja dengan saya 8 tahun. Tapi kalau awak nak tambah 2 tahun lagi itu lebih baik. Jadi ada pilihan. Awak nak kerja 8 tahun ke, awak nak kerja 10 tahun, boleh. Tapi yang paling minima 8 tahun.
Tapi kalau awak nak buat 2 tahun, itu lebih baik. Itu agreement. Dalam bahasa kita hari ni tuan-tuan, bila kita nak buat agreement, jangan ada hidden punya agreement. Buat satu agreement yang berterus terang. Buat agreement biar suka sama suka. Awak bagi agreement yang nanti pekerja pula setuju. Okay? Benda ni penting tuan-tuan. Sebab itu dia highlight terus terang. Awak kerja dengan saya, syarat dia 8 tahun. Dalam masa yang sama, kalau awak nak tambah 10 tahun lebih baik. Sebab kalau boleh, saya nak 10 tahun. Kalau boleh. Tapi kalau tak boleh, 8 tahun, okey dah. Terus terang tuan-tuan, terus terang. Jangan kita selindung-selindung dengan agreement-agreement yang kita lakukan. Dalam satu masa yang lain tuan-tuan, kalau seorang pekerja dengan majikan, perkataan ni sangat penting. Perkataan ni sangat penting. Bagi seorang majikan mungkin dia tak rasa penting. Bila dia cakap dengan pekerja dia, boleh ke buat kerja? Tapi bagi seorang pekerja, bila majikan ni ambil berat tentang dia, macam mana progres, okey ke? Boleh buat ke? Perlu bantuan ke? Cukup ke kita punya keperluan-keperluan untuk selesaikan job ni? Bila dia tanya macam tu, seorang pekerja akan merasakan memang majikan ni adalah orang yang sangat prihatin. Benda tu sifat semula jadi. Memang akan rasa macam tu. Baguslah saya punya majikan ni. Dia sangat prihatin. Dia sangat menjaga, kita kata apa? Menjaga apa istilah welfare, kebajikan pekerja ni. Dia sangat menjaga. Kita rasa benda tu tak penting. Benda tu tak penting. Tapi benda tu penting sebenarnya. Okay? Cuba bayangkan. Kita bekerja ada 2 syarikat yang tawarkan kita. Satu syarikat tawarkan kita dengan satu gaji. Gaji contohlah nilainya 3,000. Satu lagi syarikat tawarkan kita dengan gaji 3,100. Contohlah. Yang gaji 3,000 ni, dia tawarkan kita, office dia jauh sikit, tapi ada makan tengah hari contoh. Ada makan tengah hari. Satu lagi kerja, office dia dekat, tapi tak ada makan tengah hari. Kita mau fikir-fikir, apalah saya ambil jauh sikit, tapi makan tengah hari, jimat. Contohlah. Sebab dia rasa ada kebajikan tu dijaga. Dia pun tak payah pening-pening dah. Nak keluar, nak cari tempat makan, tak payah. Sebab makanan dah disediakan. Dah termasuk, tak kacau duit gaji dia. Itu adalah ihsan daripada majikan. Misal macam itulah tuan-tuan. Percayalah, pekerja tu lebih sayangi majikan dia. Sebab dia rasa dia dijaga kebajikan-kebajikan mereka. Jadi itu yang dilakukan oleh Nabi Syuaib, lelaki Madian ni. Kan? Kepada Nabi Musa AS. Dia offer, kamu kahwin dengan saya, anak saya, selama 8 tahun. Tapi kalau nak tambah 10 tahun, lebih baik. Sebab dia mengharapkan 10 tahun, tuan-tuan. Tapi dibagikan kadar, ada negotiate kat situ lah. 8 tahun memadai. Okey, kemudian dia kata apa lagi? Wa ma uridu an asyukka alaik. Dan aku tak nak mendesak kamu, memberatkan kamu, menyusahkan kamu. Okey? Satajiduni insya'allahu minas salihin. Dan dia juga mengatakan, dan insya-Allah insya-Allah akan mendapati kamu ni adalah daripada kalangan orang-orang yang baik. Ini agreement yang dilakukan oleh lelaki Madian. Lalu qala, ada ijab, ada qabul dia. Maka Nabi Musa pun menjawab, zalika baini wa bainak. Dia kata, ini adalah perjanjian antara aku dengan engkau. Ada ijab, ada qabul kan? Ini ijab qabul penting tuan-tuan. Kalau tak penting, Allah tak tulis. Dia tawarkan, maka disetujui oleh Nabi Musa AS. Maka Nabi Musa kata apa? Ini perjanjian aku dengan kamu. Ayyamal ajlaini qadaitu fala udwana alayya. Mana-mana daripada 2 waktu itu yang ditentukan, aku akan sempurnakan. Maksudnya apa tuan-tuan ayat ni? Ayyamal ajlaini qadaitu fala udwana alayya. Daripada 2 perjanjian ini, 2 waktu tu aku akan sempurnakan. Artinya apa? Nabi Musa pun mengatakan, kalau aku mampu buat 8 tahun, aku akan buat 8 tahun. Tapi kalau aku rasa okey nak buat 10 tahun, aku akan buat 10 tahun. Dia pun bagi 2 keputusan. Saya akan cuba raikan 10 tahun awak tu, tapi kalau saya rasa saya tak mampu, insya-Allah yang 8 tahun tu saya akan tunaikan. Dia pun tak kata, tak apa tuan bagi saya offer, saya nak bayar 10 tahun. Tak ada. Dia bagi 2 pilihan.
supaya dia tak menzalimi juga tuan dia kan. Dia dah letak perjanjian tu. Tuan dia letak pilihan, Nabi Musa pun letak pilihan. Dua-dua setuju, suka sama, suka punya agreement. Okey? Wallahu ala ma naqulu wakil. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Musa, dan Allah lah adalah saksi apa yang kita ucapkan. Agreement ni besarlah sebab disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesailah cerita di Madian. Okey, selesai cerita Madian. Sekarang kita terus pergi kepada cerita yang berikutnya. Falamma, tukar babak yang baru. Falamma, masuk kepada babak yang baru. Okey. Baik. Tengok pada ayat yang ke-29. Pada ayat 29, Allah Subhanahu wa taala ceritakan falamma qada Musal ajal. Dan Nabi Musa alaihissalam qada, telah menunaikan al-ajal, waktu yang telah ditetapkan. Di sini para ulama kata Nabi Musa tunaikan 8 tahun ke Nabi Musa tunaikan 10 tahun. Maka dibawa satu hadis daripada Al-Bazzar, cerita daripada Abu Zar radhiyallahu an, iaitu Nabi SAW ditanya. Nabi ditanya, mana waktu yang Nabi Musa tunaikan? 8 tahun ke 10 tahun? Maka kata Nabi SAW, awfahuma wa abarrahuma. Nabi SAW kata, Nabi Musa ambil yang Nabi Musa kata, Nabi SAW kata, Nabi Musa mengambil awfahuma, yang paling sempurna, wa abarrahuma, dan yang paling terbaik. Artinya Nabi Musa menyelesaikan 10 tahun. 10 tahun tu. Jadi kisah ni Allah Ta'ala bawa kepada kita 10 tahun kemudian. Jadi perkataan falamma qada Musal ajal itu merujuk pada 10 tahun kemudian. Baik. Kemudian apa yang berlaku? Wasara bi ahli. Nabi Musa berjalan dengan keluarga dia. Ada keluarga pula. Siapa yang Nabi Musa kahwin? Antara dua anak lelaki Madian tu. Nabi sebut. Bila ada orang tanya pada Nabi, iaitu ayyil marrataini tazawwaj. Siapa yang Nabi Musa daripada dua orang tu? Nabi pun menjawab, as-sughra minhuma. Yang paling kecil daripada dua tu. Maksudnya si adik. Nabi Musa berkahwin dengan si adik. Yang dalam riwayat yang tak ada, kita ada riwayat Israeliat yang nama wanita itu adalah Safurah. Wallahu ta'ala alam, saya tak tahu. Dia macam cerita Nabi Yusuf lah. Siapa wanita yang mengganggunya tu? Zulaikha. Wallahu ta'ala alam. Okay? Hanya disebut saja namanya, tapi tak diketahui. Tapi siapakah yang dikahwini oleh Nabi Musa? Nabi Musa mengahwini dengan si adik. Okay. Baik. Sekarang ni tuan-tuan perhatikan tuan-tuan. Ni kisah 10 tahun akan datang. Boleh dapat tuan-tuan? 10 tahun akan datang. Kisah Madian selesai dah. Kiranya 10 tahun ni Nabi Musa nak balik semula ke Mesir. Dia dah rasa rindu. Dan dalam riwayat Israeliat menyebutkan yang mana Nabi Musa ni dia bawa keluarga dia balik ke Mesir. Waktu itu dia ada 2 orang anak. Okay, dikatakan dia ada 2 orang anak. Okay, dikatakanlah. Wallahu ta'ala alam, kita tak tahu dia ada anak ke tidak. Okay, tapi disebutkan ada 2 orang anak. Baik. Jadinya di sini dia dah on the way pulang. Oh, sebelum tu saya terlupa tuan-tuan. Ada sebahagian kajian menyebutkan kenapa lelaki Madian tadi menyebutkan tempoh 8 tahun ataupun 10 tahun. Kenapa disebut 8 tahun atau 10 tahun? Dia letakkan syarat kepada Nabi Musa ni bekerja dengan saya 8 tahun atau 10 tahun. Ada sebahagian mengatakan dia tahu yang Nabi Musa ni nak lari daripada Firaun. Jadi kerana dia nak lari daripada Firaun tersebut, yang mana lelaki ni tahu, yang mana Firaun ni dia berganti. Wallahu alam, saya tak tahu yang ni Tapi ada kajian menyebutkan Firaun ni dia berganti dalam tempoh 10 tahun. 10 tahun. Jadi kes Nabi Musa tu dah kira kes lapuk lah. Kes yang dah tak akan diingati dah. Kes tak akan dicari-cari lagi dah. Dia dah bunuh orang. Dalam masa sama juga, Firaun dah bertukar. Okay? Wallahu ta'ala a'lam. Tak dipastikan lah. Tapi ni sebahagian yang menyebutkan. Okay, tuan-tuan tengok dekat sini tuan-tuan.
pada ayat 29 Allah Taala sebut wasara bi ahli. Nabi Musa berjalan dengan keluarganya. Perhatikan perkataan sara. Kenapa Allah tak gunakan perkataan yamshi? Ayat sebelum ni, tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-25. Allah gunakan perkataan yamshi dekat situ. Tamshi. Tamshi tu maksudnya wanita yang berjalan lah. Yamshi. Kenapa Allah tak guna perkataan tu? Kat sini Allah kata Nabi Musa ni berjalan. Tapi diguna perkataan sara. Perkataan sirah datang daripada perkataan sara. Sirah datang daripada perkataan sara. Sara ni maksudnya perjalanan lah. Tak? Okey. Sara dekat sini menunjukkan isyarat kepada kita, iaitu Nabi Musa AS ni dia bukan yamshi. Yamshi ni berjalan je, biasa. Sara ni dia menunjukkan isyarat dia berjalan dalam keadaan berhati-hati. Perlahan-lahan. Perjalanan yang berhati-hati, perlahan-lahan. Dan perjalanan itu disebutkan dalam riwayat apa? Nabi Musa berjalan waktu ini adalah pada waktu malam bersama dengan keluarga dia. Gelap, malam, okey. Dia berjalanlah dengan keluarga dia. Dan sebahagian Al-Hafiz Ibnu Kathir sebut dalam tafsir, tuan-tuan. Dia kata berjalan dekat sini bukan sekadar gelap, kemudian malam, tetapi perjalanannya itu ketika itu adalah hujan dan sangat dingin. Ini perjalanan daripada Madian nak pergi ke Mesir. Dia berhampiran dengan Jabal Musa ataupun hari ini disebut sebagai Gunung Sinai tu. Kalau yang pergi ke Mesir tu pernah ziarah ke kawasan tersebut, dia tahulah kawasan tu memang sejuk kalau musim winter kan. Kalau musim sejuk dia memang sejuk. Bahkan dia turun snow kat situ Gunung Sinai ni dia turun snow kat situ. Jadinya itu isyarat sebenarnya Nabi Musa jalan waktu tu dia dalam keadaan gelap, malam, bawa anak-anak ni, dia kena protect anak-anak dia dalam keadaan dia berhati-hatilah nak melintasi daripada Madian menuju ke Mesir. Mungkin ada orang tanya, kenapa nak jalan waktu malam? Rehatlah dulu, esoklah pergi jalan. Kita kena ingat, Nabi Musa dia nak balik ke Mesir yang dia ada cerita gelap daripada Mesir. Dia pernah bunuh orang 10 tahun lepas. Jadi dia tak nak kepulangan dia itu disedari oleh orang Mesir. Sebab itu dia memilih jalan pada waktu malam. Okey, kita tengok. Waktu dia berjalan dengan keluarga dia ni, anasa min janibit turi nara, kata Allah. Lalu dia pun melihat, iaitu dia melihat di bahagian lereng gunung tu. At-Tur, kita dah sebut dulu kan, At-Tur ni dia berbeza dengan Jabal. Jabal, gunung berbatu. Kalau At-Tur adalah gunung yang ada tumbuhan di atas dia. Okay, ada pohon-pohon yang berada di atas dia. Jadinya Nabi Musa AS dia pun berjalan dan dia melihat daripada lereng bukit itu adanya nara, adanya api. Ni Cik Syikin tak ada ni. Cik Syikin, kita dah ayat 29. Okey, Cik Syikin ada ayat 29 Okey. Ibu-ibu yang berada di Zoom boleh perhatikan pada ayat 29 tu disebut perkataan anasa. Okay. Anasa ni apa? Kalau tengok pada tafsiran disebut sebagai melihat. Tapi anasa ni Allah tak datangkan dengan perkataan ro'a ataupun nazar. Okey? Tapi Allah sebut dengan perkataan anasa. Anasa ni apa? Ibu-ibu yang berada dekat Zoom meeting ni, saya boleh share. Kenapa digunakan perkataan anasa dengan erti kata melihat? Assalamualaikum, saya boleh bantu? Siapa ada kat sini? Ada Kak Azrina ada, Kak Intan ada. Siapa lagi? Kak Irma ada, Kak Siti ada, Kak Siti Hawa ada, Kak Abby, Kak Hasbiah. Siapa boleh bantu saya? Kenapa digunakan perkataan anasa? Okey. Tak dapat No idea Okey. Anasa dekat sini tuan-tuan, perhatikan. Anasa dekat sini bererti dia nampak tapi dia ragu-ragu. Saya macam nampak lah. Oh, okey. Hebat Kak Intan ni. Okey. Dia macam ragu-ragu. Dia kata, macam nampak lah dekat lereng bukit tu ada api-api.
Tapi dia tak dapat pastikan. Sebab kalau dia nampak, mesti akan digunakan perkataan ro'a. Maksudnya dia nampak dengan mata kepala. Nampak, memang saya nampak tu api. Tapi yang dia nampak tu macam ada kelibat-kelibat cahaya. Jadi sebab itu digunakan perkataan anasa. Dia nampak, tapi dia rasa ragu-ragu. Tak pastilah ni api ke tidak. Sebab itu dia kata apa? Qala li ahli. Maka Nabi Musa pun berkata pada keluarga dia. Dia kata apa? Li ahlihim kuthu inni anastu nara, dia kata. Kamu duduk dekat sini dulu. Berhenti dekat sini. Aku ni nampak macam ada api dekat depan tu. Sebab apa? Dia ragu-ragu. Dia tak tahu betul api atau tidak. Jadi dia minta keluarga dia rehat. Kenapa Nabi Musa ni nampak api? Inilah waktu yang Nabi Musa AS akan diangkat menjadi Rasul. Tapi penting pada ayat ni, Nabi Musa ni dia rasa nak naik ke atas bukit ni, dia nak tengok api tu, adalah kerana pada waktu itu adalah musim sejuk. Kita tahulah waktu tu sangat mengharapkan kepada api untuk memanaskan, menghangatkan tubuh badan kita. Jadi waktu tu yang dia nampak adalah anas. Anas. Maksudnya dia tak secara confident itu api. Dia kata saya macam nampak api tapi tak pasti ya atau tidak. Jadi tak apalah, yang lain-lain isteri dengan anak-anak duduk. Saya pergi naik atas. Sebab itu Allah gunakan perkataan anasa. Lalu dia kata apa? Kamu duduk dekat sini, inni anastu nara. Aku nak pergi tengok api itu. La'alli atikum minha bi khabar. Nanti harap-haraplah aku dapat balik kepada kamu semua dengan membawa satu kabar berita yang baiklah. Aku nak bawa berita baik kepada kamu ni. Au jazwatin minan nar. Ataupun aku dapat ambil sedikit api itu, la'allakum tastalun. Mudah-mudahan kita semua ni dapat menghangatkan tubuh badan kita. Dia bagi bayangan sama ada kita dapat kabar baik ke, ataupun kalau tak dapat pun tak apa. Yang penting ayah nanti dapat bawa kepada kamu sedikit api untuk menghangatkan tubuh badan. Jadi menjadi isyarat sebenarnya. Nabi Musa AS naik ke atas Jabal Sinai ini dalam keadaan bersendirian. Anak dia dengan isteri dia tinggal di bawah. Okey. Baik. Jabal Sinai ni, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dia bukan jabal yang rendah. Dia jabal yang sangat tinggi. Okey, saya tak pernah sampai. Curam saya tak pernah sampai. Tapi kalau kita tengok Jabal Nur yang ada Gua Hira tu, dia baru 200 meter. Dia tu baru 200 meter. Itu pun kita tengok tinggi atas tu. Jabal Sinai ni dia cecah 2258. Saya tengok dekat Google lah. Dia punya ketinggian tu 2258 meter. Tinggi. Dua kali ganda apa? Itu 200. 10 kali ganda. 10 kali ganda. Jadi bayangkan tuan-tuan, ini adalah pendakian pada waktu malam. Dalam keadaan kesejukan. Kalau bawah dah sejuk, atas lagi sejuk. Itu kita boleh bayangkanlah. Jadi macam mana Allah Ta'ala memanggil. Yang ini buatkan Nabi SAW melihat dramatiklah perjalanan kerasulan Nabi Musa ni. Nabi SAW naik ke atas tu. Dalam keadaan ketakutan, kebimbangan kan. Dia rasa bimbang, takut tu. Nabi Musa AS macam tu juga. Tapi dia naik tu dengan kekuatan fizikal dia. Sebab dia kuat, badannya sihat. Jadi ujian dia pun tak sama. Naik gunung, Nabi Muhammad 200. Dia 2000. Kemudian Nabi SAW naik ketika cuaca yang biasa aja. Dia naik pada waktu yang terlalu dingin. Waktu malam pula, hujan pula. Mungkin licin dan segalanya. Ini antaralah kita boleh tengok macam mana Allah Ta'ala menguji hamba-hamba dia mengikut kekuatan dan kemampuan masing-masing. Okey, kemudian Allah pun kata apa? Falamma, masuk ayat falamma, tukar babak lagi. Falamma ataha, iaitu Nabi Musa AS pun dah sampai ke tempat. Nabi Musa ni dah sampai ke tempat api tu yang dia anasa tadi. Yang dia rasa macam ada api tu. Dia pun dah sampai ke situ dah. Kat perkataan Sara. Sara dekat situ, dia perjalanan yang berhati-hati. Okey, jadi para ulama tafsir menyebutkan dia berjalan pada waktu malam, dalam keadaan hujan dan dalam keadaan musim dingin waktu tu. Sebab Allah gunakan perkataan Sara tu. Jadi, boleh jadi penafsiran ni, saya tengok dalam tafsiran Al-Hafiz Ibnu Katsir dekat sini, iaitu dia mungkin membawakan dengan hujah-hujah daripada hadis ataupun yang selain daripadanya lah. Cuma kat sini, kat dalam tafsir dia tak sebut riwayat daripada mana. Tapi disebut perkataan Sara tu, berhati-hati tu sebab nak membayangkan malam yang ada hujan
dalam keadaan udara yang sangat dingin. Okey. Hmm. Dia macam frost. Ya, dia frost, betul. Dia snow dekat atas tu, dia yang saya tengok lah, kawan-kawan share pun, saya tanya pada kawan-kawan yang belajar Mesir pun, dia tak snow yang turun macam tu. Dia bawah kan. Dia frost kat bawah tu. Dia bukan jenis. Betul. Frost lagi bahaya, betul. Betul. Bahkan dia lagi sejuk. Kalau dia dah start cair tu dia lagi sejuk sebenarnya. Berbanding kalau snow turun tu kita relax lagi. Tapi kalau dia dah tu, dia lagi sejuk, lagi licin, lagi bahaya. Jadi sebab itu Allah guna perkataan Sara tu. So, ini tulis hujan ni. Hujan. Okey. Baik. Kemudian dia kata apa lagi? Bila Nabi Musa ni dia sampai dekat situ. Nudiya min syati'il wadil aiman. Dia berada di tempat lereng bukit. Al-Aiman. Lereng bukit tu Al-Aiman. Aiman dekat situ adalah merujuk di sebelah kanan dia. Okey. Lereng bukit di sebelah kanan. Cik Syikin, kita ayat 29 Ayat 30. Di lereng bukit di sebelah kanan dia. Fil buq'atil mubarakah. Yang mana di satu tempat yang diberkati. Buq'ah dekat situ artinya macam satu spot. Satu tempat khusus yang diberkati. Baik, Al-Hafiz Ibn Katsir kata apa? Bila Allah sebut syati'il wadil aiman fil buq'atil mubarakah dekat situ, dia nak bagi tahu tempat yang Nabi Musa pergi itu adalah tempat yang berada di kawasan menghadap ke kiblat. Ni Ibn Katsir sebut. Sebab dia bagi satu gambaran. Ni kena tok peta lah. Kena tok peta. Sebab dia kata gunung ni dia berada di sebelah barat. Sebelah kiri lah. Kalau barat ni sebelah kiri kan. Maksudnya daripada Madian nak pergi ke Mesir, gunung tu sebelah kiri Nabi Musa, barat. Tapi bila Allah Ta'ala highlightkan perkataan Wadil Aiman, lereng tu di sebelah kanan, dia menunjukkan isyarat kalau kita lah, kita daripada sini, kita duduk sebelah kanan, dia menghadap ke kiblat. Wallahu Ta'ala alam. Tapi itulah yang disebutkan dalam tafsir. Seolah-olahnya bayangan dia, Allah Ta'ala highlightkan perkataan ni, tempat yang Nabi Musa dapat ni, dia mengarah ke arah kiblat. Saya bayangkan, kalau kita naik Jabal Nur tu, berada di Gua Hira, memang Gua Hira tu terus. Itu satu benda juga. Mungkin kiblat dekat sini adalah Baitul Maqdis. Bukanlah di ke arah Masjidil Haram. Okay? Tapi kalau Baitul Maqdis pun, dia tak lari juga. Betul tak? Kalau, contohlah, kalau kita bayangkan, saya cuba bayangkan Kalau kita just imagine lah. Okay. Yang ni masuk peta, ni Mesir lah. Mana kita punya peta? Dah hilang nak atau peta? Mana ada? Peta ada sini, lagi senang. Okay. Hilang Okey, saya cuba bayangkan. Okey. Yang ini Madian. Madian dekat sini tuan. Okey. Madian ni dekat sini. Bayangkan Madian dekat sini. Yang dekat sini ni adanya Jabal Musa. Okey. Mekah dekat sini dan yang Baitul Maqdis ni dekat atas ni. Jadinya kita boleh imagine lah kalau dia kata belah kanan tu, boleh jadi dia menghala ke atas ni. Sebab kalau kita bayangkan dia berdiri dekat sini, yang kirinya gunung, yang sebelah kanannya itu adalah ke arah Baitul Maqdis. Mungkin macam tu. Okey, mungkin macam tu. Boleh nampak tuan? Boleh nampak Kita membayangkan, Allah tak ada padam, tak apa-apa. Okey, kita membayangkan macam itulah Dia belah kiri dia gunung Sinai tu, maka sebelah kanan tu adalah menghala ke Baitul Maqdis. Wallahu ta'ala alam. Tapi itulah yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Dia kata dia punya arah tu menghala ke arah kiblat. Okey, saya meyakini mungkin Baitul Maqdis kat sini. Okey. Baik, kemudian minasyajarah, daripada sebatang pokok. Di sini dia highlightkan adanya sebatang pokok
Yang mana pokok itu adalah berapi. Pokok tu ada api. Baik. Dekat sini tuan-tuan ada satu ilmu yang mana kita pernah baca juga di dalam surah Yasin kan. Asy-syajarul akhdari nara kata Allah. Ada pohon hijau yang keluar api. Ibnu Katsir kata apa? Pohon tu adalah pohon yang kering mati dan pohon tu keluar api. Tapi Allah highlight perkataan akhdar, iaitu pohon tu hijau. Hijau tu maksudnya dia subur, basah. Di sini keluarlah kajian moden. Oh, rupa-rupanya di situlah pohon yang keluar api ni adanya biodiesel. Contoh. Itulah ilmu hari ni, penemuan baru ni. Boleh ke pohon-pohon yang hijau, yang hidup, yang basah ni keluarkan api? Ya, boleh. Melalui kajian manusia, di situ adanya biodiesel. Adanya biodiesel. Dia sama juga macam kisah Nabi Ibrahim. Bila Nabi Ibrahim dicampakkan dalam api, api tu jadi dingin, jadi sejuk. Api jadi dingin, jadi sejuk. Nabi Ibrahim sudahlah tak mati, bahkan dia jadi tenteram pula. Contohlah, itu kita tengok dalam Quran. Ini mukjizat ni. Tapi dari satu sudut hari ni, benda ni logik ke tak logik? Logik. Sangat logik. Sebab hari ni manusia buat keluarkan teknologi, iaitu daripada satu tenaga, satu api yang akhirnya terjadilah kompresor, jadilah aircon yang mendinginkan kita. Sedangkan dia asal daripada tenaga, daripada api. Tapi keluar aircon, sejuk, dingin. Bahkan kita rasa selesa pula ada aircon. Betul tak? Macam itulah kita boleh nampak. Jadi Allah Ta'ala sebut dekat sini, bukan benda yang luar daripada kotak. Saya tak boleh bayangkan lah. Saya tak boleh fikir lah. Tak. Benda tu dilihat sebagai sesuatu perkara yang bukan daripada perkara yang kita saya tak boleh bayangkan. Tak. Benda ni sangat-sangat munasabah. Jadi, Nabi Musa AS sampai dekat sempat tu, maka ketika itu, ya Musa, kata Allah Ta'ala. Diseru pula nama Nabi Musa AS. Ini saya pernah sentuh pasal mukadimah kita dulu. Tuan-tuan kena bayangkan, kalaulah kita dah naik satu puncak, tengah-tengah malam, gelap gelita, tiba-tiba orang seru nama kita. Mestilah kita takut kan? Mestilah kita dalam keadaan berdebar-debar, ketakutan. Sebab apa? Disebut nama kita, ya Musa. Wahai Musa, dia tak panggil hai si fulan. Erti orang ni kenal kita siapa. Yang kita datang ni, kita tak nampak dia, dia sebut nama kita. Wahai Musa. Lalu dia pun sebut, Inni anallahu rabbul alamin. Pertama kalilah Allah Ta'ala menyebutkan, sesungguhnya aku, anallah, akulah Allah rabbul alamin. Tuhan sekalian alam. Inilah permulaan kepada wahyu kepada Nabi Musa AS, dia angkat menjadi Rasul. Inilah persamaan kisah di antara Nabi Musa dengan baginda Nabi SAW. Bayangkan ayat ni bila turun pada Nabi, Nabi boleh rasa, cerita dia hampir sama dengan saya. Aku pun dapat wahyu di Jabal Nur, di Gua Hira. Nabi Musa pun dapat wahyu daripada di ke tempat pegunungan juga. Dalam keadaan masing-masing tak tahu pun saya ni akan jadi Rasul. Tak tahu, tak jangka, tiba-tiba jadi. Nabi SAW pun diangkat jadi Rasul tanpa tentera, tanpa sesiapa pun. Begitulah dengan Nabi Musa AS. Diangkat jadi Rasul tanpa sesiapa pun. Melainkan dia ada keluarga-keluarga dia sahaja. Okey, kita berhenti pada ayat yang riwayat Israiliyat yang disebut dalam tafsir je lah. Tak dipastikan berapa. Dia kata waktu yang ketika ini adalah 2 orang. Wallahu ta'ala alam. Saya pun tak pasti. Tapi bila disebut ahlihi dekat situ, merujuk kepada keluarga lah. Mesti ada anak, mesti ada pasangan lah. Kalau dia hanya berdua, dia mesti akan sebut dia dengan isteri dia, ataupun wazaujih, ataupun dengan pasangan dia. Tapi disebut dengan keluarga dia. Okey? Baik. Saya berhenti dekat sini. Ayat yang... Okey, sila. Alif mamduda tu. Alif mamduda. Okey. Tapi tak semualah kot saya rasa kan. Oh tak. Yahya di ya belakang. Dia bukan alif. Ya, ha, ya. Ya.
Nanti saya baca nanti boleh. Alif mamdudah. Yahya, Musa. Surah Maryam. Baik. Okey, saya berhenti dekat sini. InsyaAllah nanti kita akan check, kita akan, terima kasih Puan Shimah, soalan tadi tu saya dah baca lah. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. InsyaAllah. Minggu depan petang. Tak ada kena. Sebab minggu depan saya ada program dalam penjara. Saya tak keluar penjara. Tak keluar penjara. Saya dalam penjara. Ayat yang ke-31 insya-Allah. Kita berhenti ayat 30.